Hai, Assalamualaikum. Right, so sebelum tu, hai, apa khabar? Sekejap saya cuba setting sekejap sikit. Suara saya clear ke ada sound effect lagi yang mengganggu di belakang? Okay, so Alhamdulillah. Apa khabar korang semua Lama dah tak jumpa ni. Right, so Alhamdulillah, jumpa lagi kita dalam sesi Lalili Live. Right, so apa khabar korang hari ni, sihat ke? Apa nama benda ni? So mungkin ada yang first time. Saya kenalkan diri dulu. Nama saya Hasnul Abdul Halim dari Lalili. Salah sini. Okay. So yelah macam mana sekarang ni. Tadi saya baca dekat Facebook. Dekat Facebook kan banyak berita-berita kan. So saya baca dekat situ yang sekarang ni kecoh tengah kecoh kes barang naik barang naik harga macam-macam lah saya dengar. So netizen pun macam-macam komen. Dan yang memang naik harga tinggi kot kan. So contohlah saya buka dekat sini, dekat Facebook, bukan dekat Metro ni sekarang ni orang dah tak beli surat khabar orang beli apa nama tu, orang beli dia punya bukan, orang tengok kat online je sekarang. Semua benda dah online. So memang dia cakap kebanyakannya kes-kes orang naikkan harga ni bukan saja tau. Dia orang nak recover loss dia sepanjang PKP dan juga sepanjang COVID. Yelah, banyak kos tambahan yang diorang kena incur, yang diorang kena tanggung. So ini dia nak recover lah. Dia dah tengok orang dah start kerja, dah dapat kerja apa semua. So inilah masa peniaga-peniaga ni, usahawan ke, juga even makcik-makcik kat warung pun diorang terpaksa naikkan harga. Sebab apa? Sebab barang makin naik. Saya dengar gula makin naik, telur makin naik, macam-macam benda makin naik. Dan tak ada yang makin turun. Yang makin turun apa? Bitcoin. Bitcoin hari ni RM151 RM151,000 dah turun dah. Daripada harga asal dia RM280,000. Dan juga mostly saham-saham pun banyak yang ada yang jatuh. So benda tu saya nak cakap inflasi pun saya tak reti juga nak cakap kan. Tapi itulah yang berlaku sekarang ni. So persoalan dia sekarang ni adakah korang okey dengan keadaan macam ni? Korang okey ke okey ni? Cik komen sikit. Okey ke tak okey ni? Dan saya tahu tau, bukan saya tahu, kita semua pun tahu, ramai orang yang terkesan dengan ekonomi yang korang bayangkanlah yang banjir hari tu. Berapa ramai yang kena. Diorang pun sangat-sangat affected. Kesian Dan diorang bukan setakat perlu dibantu hari tu tau. Sekarang pun masih perlukan bantuan. Sebab apa? Banyaklah, of course lah, dia punya perbelanjaan lain. Kereta semua dah tak ada. So nak recover tu memang azab lah sebenarnya kan. So sekarang dia persoalan dia, apa yang kita sebagai seorang manusia, kalau korang usahawan, apa yang sebagai seorang usahawan, businessman kena buat, ataupun korang yang sebagai orang yang bekerja macam biasa makan gaji, apa juga yang korang kena buat, yang kita kena buat. So setiap orang ada role masing-masing kan. Tapi bila kita cakap barang makin naik harga, so mulalah ada macam-macam isu. Yalah, in fact saya anak 3 orang sekolah. Saya sekolah saja cerita sekolah, taska apa semualah. Proses tu pun dah makan 1,000 sebulan. Belum cerita makanan dia, belum cerita pakai dia, belum cerita pampers, susu, bagai semua. So itu dulu. Itu saya rasa bukan dulu lah, maksudnya last month. Saya tak tahu, mungkin this month dah start affected. Kan. So mungkin ada orang yang okey je, tak ada masalah, relax je kan. Tapi kalau korang yang terkesan tu macam mana? Boleh komen kat situ, siapa yang terkesan, dia rasa macam bisnes korang ada efek lah, ada impact. Dan kalau saya minta maaf suara saya lain sikit, sebenarnya saya batuk dan saya baru ambil booster itu. Demam demam. Saya ingatkan saya ni dah cukup kuat lah sebab masa ambil dos 1 dengan 2 relax je, chill, tak ada apa-apa. Masuk ambil booster, masa ambil tu okey, balik tu start sengal. Tidur malam tu dah start rasa satu badan lenguh. Lepas tu dah macam panggil apa tu,
sejuk dalam, chill, rasa macam sejuk lah, sejuk. Lepas tu bila check esoknya rupanya memang demam. So alhamdulillah dah okey dah. Sekejap je demam dia. Sekejap je alhamdulillah. So dah okey. Dan korang macam mana, ada yang dah ambil tak? Saya ambil dos 1 sampai dos 3 semua Pfizer setakat ni. Dan saya dengar kan, ini saya tak tahu lah, saya baca kat Facebook, saya tak tahu sah betul ke tak betul, tapi dia orang cakap yang banyak kena COVID rekod setakat ni adalah apa tahu, orang Pfizer dengan orang Sinovac. Yang AstraZeneca jarang kena, padahal AstraZeneca dia lagi murah kan, betul tak? Orang cakap Pfizer ni berkualiti punya, dia lagi mahal, RM53 saya rasa Pfizer satu dos. Tapi saya pun kena COVID hari tu, Pfizer so apa pun wallahualam, kita tak tahulah punca dia sebab apa kan. Tapi yang penting kita dah usaha lah. Kita dah usaha untuk nak tahan benda tu, nak kawal diri kita dan selamatkan orang sekeliling kita especially. So that's why adalah tanggungjawab kita sebenarnya untuk pastikan kita dah ada booster ataupun COVID. Booster tak apa, tak paksa kan, tak kisah. Ambil boleh tak ambil boleh. So batuk saya masih ada sikit-sikit. So sebab tu suara saya lain sikit so jangan pelik pula kenapa suara Asnul lain ni. Memang lain sikit. Okay. So apa nama benda ni, persoalan dia apa kita sebagai usahawan yang kita kena buat dalam keadaan inflasi. Saya panggil inflasi lah, senang. Inflasi, barang makin naik, cost of living makin naik, tak ada benda yang makin murah kan. So apa yang kita kena tahu, kita kena buat sebagai seorang usahawan adalah kita sekarang ni lah, saya punya nasihat, tak kisahlah korang buat bisnes ke tak buat bisnes, korang kena start berhati-hati dalam berbelanja. Kalau Mak Saleh panggil frugal, frugal tu bukan bahasa India, bahasa Inggeris, frugal, berjimat cermat. Kita tak tahu what can happen, what will happen, tak tahu. Mungkin hari ni okay, even minyak 97 dengan 95 beza dia dah RM1 RM1 lebih, beza dia. Dulu tak jauh beza sangat, sekarang dah makin jauh. So cost of living makin naik, but kita tak boleh control benda tu, betul tak? Siapa kat sini boleh control harga kedai depan, kedai runcit depan dia naik? Siapa boleh control? Tak boleh control. Kedai tu akan naikkan bil-bil masa dia nak naikkan, betul tak? Betul kan? Cuba komen betul ke tak? Right. So apa yang berlaku adalah kita tak boleh control dia. So apa yang kita boleh control sebenarnya adalah diri kita sendiri. Kita nak control. So apa yang kita kena buat? Ada dua je step. Sama ada kita kurangkan belanja ataupun increasekan income. Dua ni je, simple, tak susah. Dua ni je. So kita kena fikir mana satu yang kita nak buat. Dan kalau you tanya saya, korang tanya saya, of course kita kena, kalau tanya saya of course kita kena increasekan income. Sebab berjimat ni macam ni, dia macam katak tau, katak. Tahu tak kes boiling frog syndrome? Okay, boiling frog syndrome, yang mana dia ada, sebenarnya boiling frog syndrome ni ada dua situasi lah dua situasi, yang mana pertama sekali katak, ada dua ekor katak, right? Dua ekor katak ni diletakkan di dalam bika masing-masing. Katak yang pertama dia letak air panas dulu, lepas tu dia panas, maksudnya dia letak air, lepas tu bika tu dipanaskan. Dia ambil seekor katak, campak dalam bika tu. Apa yang jadi, katak tu melompat terus keluar daripada keluar daripada bika tu. So itu katak pertama. So katak kedua, dia letak dalam bika, dia letak ais banyak, penuh ais bika tu. Lepas tu dia letak katak tu kat tengah-tengah. Okay, so dekat bawah tu baru dia buka api. So katak dengan ais dia buka api. So apa yang berlaku katak tu bila ialah panas kan, panas makin lama ais makin cair, makin cair sampai dia dekat bawah, dia dah start rasa panas lah. Dia dah goyang-goyang sikit, tapi dia masih selesa cakap, tak apalah, lama-lama sejuk kot. Mungkin lah katak tu cakap dalam hati, lama-lama sejuk lah ni, relax lah, chill, biasalah tu, kadang-kadang panas. So makin lama ais makin lama makin cair, sejuk tu makin hilang, air tu mendidih, dan akhirnya katak tu tak lompat pun, tapi dia jadi katak rebus. Katak rebus. Okay, faham tak? Moral of the story ni? Katak rebus tau, dia jadi katak rebus.
Maksudnya katak tu, yang katak yang pertama tu dia nampak tak selesa, panas kan, dia terus lompat. Tapi katak yang kedua ni dia selesa. Betul tak? Dia rasa selesa, dia rasa macam okey apa, tak apalah aku bertahan. Tapi at the end dia mati. So sama juga bila kita berjimat cermat tau. Bukan saya cakap tak boleh berjimat cermat, boleh. Tapi apa yang berlaku adalah, contohlah korang jimat mungkin makan 400, so korang kurangkan jadi 300. So every month kita buat 300. Tiba-tiba masuk bulan depan, jumlah 300 tu dulu boleh dapat mungkin satu troli penuh. 300 satu troli penuh. Masuk bulan depan 300 tu lebih separuh sikit lah penuh. Masuk ke bulan depan lagi makin sikit, separuh je boleh dapat. So adakah kita boleh hidup dengan keadaan macam tu? Boleh ke? Makin lama dah tak ada makanan. Cakap 300 aku boleh beli 2 biji roti je lah. Mana tahu 2023 kan. Na'udzubillah, kita tak tahu. Mungkin barang tu makin mahal, makin rare, nak dapat susah pun nak buat. So jadi mahal. So adakah korang boleh hidup dengan RM300 dengan dua roti? Boleh hidup? Tak boleh saya rasa. Bukan tak boleh saya rasa, memang korang tak boleh. So that's why apa yang kita kena buat, kita tak boleh statik kat tempat yang sama, tak boleh. Ini bukan saya cakap dengan korang je tau, sebenarnya saya cakap dengan diri sendiri, diri saya ni. Okay, jangan harapkan berjimat untuk survive. Susah. Sebab sooner or later kita akan jadi macam katak yang mati tu. So apa yang kita kena buat adalah kita kena bergerak seiring dengan harga barang-barang yang naik tu. So macam mana kita nak buat macam tu? Gaji of course, memang korang mimpi lah. Mimpi bangun tidur, orang cakap mati hidup balik lah, takkan naik lah 100% sebulan, setahun. Takkan. So apa yang berlaku adalah korang punya gaji tetap sama, takkan naik. Kalau naik pun mungkin 200, itu pun memang alhamdulillah sangat lah. Naik 200 setahun, bukan sebulan. So apa yang saya boleh suggest, apa yang saya boleh cadangkan, korang mula cari cara macam mana aku nak tambah passive income. Saya sebut passive income ataupun kita cakap bukan kerja hakiki lah. Sebab you all kena ada satu income yang stable. Especially lelaki breadwinner kan. Kita kan orang yang kena apa, jadi provider kepada keluarga. So kita kena ada satu stable income. Tak kisahlah bisnes sendiri ke, bisnes dengan orang ke, kerja makan gaji ke, tak kisah. Yang penting stable income. Itu yang memang kita ada dan kita dapat every month. InsyaAllah lah. Nak cakap confirm dapat pun belum tentu. Kadang-kadang orang cakap aku kerja government, confirm dapat gaji, tak ada masalah. Buat-buat tengok-tengok bulan depan tiba-tiba na'udzubillah min zalik, kita diberhentikan dengan apa-apa sebab sahajalah. Ataupun mungkin na'udzubillah min zalik, accident ke apa ke, dah tak boleh nak bekerja. So kita takkan dapat income yang kita dapat tu lah. So jangan sesekali kita cakap semua benda tu pasti. Tak. Yang pasti rezeki itu daripada Allah. Tapi rezeki itu datang daripada siapa? Daripada kerja kita ke, bisnes kita ke, wallahu alam. Yang pasti rezeki itu daripada Allah. Selagi kita ada rezeki, selagi itulah kita masih ada nyawa. So once bila Allah dah beritahu, okay, dia tak ada rezeki untuk si Polan ni, tak adalah rezeki dia. So apa yang akan berlaku? Malaikat maut datang, tarik nyawa dia. Okay, tarik nyawa dia. So sebab tu kan, korang kena start, kita sama-sama lah, kita sama-sama kena start fikir, macam mana aku nak tambah side income aku, macam mana aku nak tambah passive income aku. Kalau yang belum ada passive income dan belum ada pun kerja hakiki, please priority dia cari kerja hakiki dulu yang boleh bantu korang dapat duit bulan-bulan. Kerja dengan somebody ke, tak kisahlah berapa gaji, at least you all ada satu income yang bagus. Bukan nak cakap bagus sangat lah, tapi income yang stabil sikit. Dan next thing, saya cadangkan korang buat side income. Yang mana side income ni insyaAllah boleh bantu korang untuk cover inflation yang berlaku, yang mana gaji kita takkan boleh support kenaikan tu. Tapi dengan bisnes yang kita buat, dengan side income yang kita buat, insyaAllah benda tu boleh cover. So benda ni yang penting ni. Ini rahsia mahal. Macam mana korang boleh nampak korang lain tu dengan sesak tak ada duit, tapi mamat ni relax je.
Relax je, boleh pergi Starbucks macam biasa, boleh pergi beli kereta mahal-mahal lagi, boleh pergi shopping sana sini, boleh pergi melancong luar negara mana-mana dia nak pergi. Sebab apa? Sebab dia ada benda ni. Okay, tak kisahlah mungkin daripada mak ayah dia, dah ada source of passive income daripada sewa ke, daripada apa-apalah saham ke apa ke. So kalau korang yang tak ada benda tu semua, kena berusaha, buka mata sekarang, buka hati. Kadang-kadang orang ni dia bukan tak nak buat bisnes, tapi hati dia tak terbuka untuk buat. Faham tak? Dia bukan tak nak buat bisnes, tapi dia tak terbuka. Dia dah ada peluang, dia nampak orang ni share pasal ni, orang ni share pasal ni, tapi aku rasa macam tak ada feel lah. Tak ada feel. Sebab apa? Sebab sebenarnya dia tak nampak apa yang akan berlaku. Perspektif dia mungkin tak cukup luas. Dia tak cukup jauh, pandangan dia tak cukup jauh. Dia nampak sekarang. Dia nampak sekarang saja dia, ataupun mungkin setahun akan datang. Siapa dekat sini suka makan durian? Korang suka makan durian tak? Cik komen sikit kalau ada yang suka makan durian. Durian sedap durian memang favourite saya lah. Korang rasa durian tu berapa lama nak ditanam? Setahun dapat tak rasa durian? Dapat ke? Tak dapat. 2 tahun dapat? Tak dapat. 3 pun tak dapat. 5 tak dapat. 6 tak dapat. 7 tak dapat dah. Tak dapat. At least 10 tahun nak dapat durian yang betul-betul berkualiti, yang sedap. 10 tahun maksudnya katalah orang tu umur dia 50 tahun dia tanam, umur 60 tahun baru dia boleh makan. Itu pun kalau dia masih boleh makan. Maksudnya kesihatan dia masih ada, dia masih tak perlu pantang makan lah apa bagai semua. Tapi kalau dah 50 tahun, 60 tahun tak boleh makan, maksudnya dia bukan tanam untuk diri dia tau, dia tanam untuk generasi seterusnya. Generasi seterusnya. So kalau kat generasi seterusnya, itulah sebenarnya yang kita panggil usaha orang dulu, orang sekarang yang makan. So sama juga, apa bisnes yang korang buat sekarang, whatever lah yang korang buat, do it properly, buat baik-baik. Sebab bisnes tu mungkin bukan untuk korang nikmati hasil dia. Mungkin hasil dia akan start dinikmati oleh anak kita. Tapi kau boleh janganlah lama sangat kan nak nikmati hasil tu. But mungkin dia punya betul-betul buah yang paling manis tu mungkin kat anak kita dapat. So sama juga macam kita, konon kita cakap, alah bapak aku tak kaya, nenek aku tak kaya, atuk aku tak kaya. Sebab tu lah aku hidup susah macam ni. So kalau kita complain macam tu, instead of complain, kan, daripada kita complain benda tu, baik korang buat sesuatu supaya anak cucu kita tak cakap macam tu kat kita. So kita sediakan platform bisnes, platform income yang baik. Paling cikai korang cari duit, kumpul duit bisnes apa semua tu, letakkan dekat akaun anak, mungkin 100,000 ataupun 200,000, penuhkan ASB ke apa ke, tabung haji ke, supaya at least, tapi kena ajar dia dulu. Jangan bagi simply bagi, tapi kena ajar dia susahnya cari duit, dan kena ajar dia macam mana nak guna duit tu. Jangan makan dia punya pokok. Contoh 200,000, maintain je 200,000, kau makan dividen je kalau nak. Kalau tak nak, kau tinggal je duit dalam tu. Sebab tu kena disiplin, kena ajar. Tapi kalau kita dah mati, lantak dia lah nak buat macam mana kan. Tapi itu yang terbaik. Sebab apa? Bila macam ni tau, bila kita desperate kan untuk hidup, untuk dapatkan survival, kita akan sanggup buat apa saja. Betul tak? Tapi bila anak-anak kita, kalau kita tak ajar dia kesusahan untuk capai sesuatu. Sebab tu saya dengar ada orang yang sebelum dia meninggal kan, dia sedekahkan semua harta dia biar anak dia kosong. Tapi sebelum tu dia dah ajar anak dia buat bisnes, buat tu, buat ni, buat tu, supaya anak dia boleh usaha sendiri. Pun boleh juga kan, pun boleh juga terpulang. Tapi kalau korang nak bagi lebih perjalanan yang lebih mudah dekat anak-anak kita ataupun cucu cicit kita, kita boleh sediakanlah duit ke apa ke semua, supaya dia dapat duit dan ilmu. Dua ni penting. Ilmu paling penting sebenarnya. Duit kalau campak tak ada ilmu, habis hilang. Tapi kalau ilmu, korang tak bagi duit pun dia boleh hasilkan duit. InsyaAllah. So itu cara yang kita boleh buat sekarang ni. So jangan fikir, aku buat bisnes ni untuk tahun depan, untuk 2 tahun depan. Tak, bisnes kita jauh lagi, perjalanan kita panjang. Saya suka nak panggil bisnes ni marathon. Dia bukan lari pecut 100 meter, bukan. Dia marathon. So kalau dalam marathon ni korang rasa korang boleh survive,
InsyaAllah korang punya life akan makin better. Dan kita takkan mudah down, kita takkan mudah stress, kita takkan mudah macam give up tau. Aku dah buat macam-macam lah, tak boleh lah. Kita takkan mudah sebab kita dah tahu the journey is long. So enjoy the journey. Enjoy the journey. Perjalanan tu yang mahal. So setiap perjalanan tu akan menjadikan kita orang yang lebih baik sebenarnya. Nah, tu yang saya suka sangat lah pasal bisnes ni. Dan juga kadang-kadang bila kita fikir pasal dunia ni ataupun life ni, saya suka nak beritahu pasal river of life. Dari satu benda ni tahu yang saya belajar daripada Sifu Najib dengan Dr. Azizan, iaitu river of life. So river of life ni, kehidupan, river of life ni, kita tulis apa yang berlaku dalam hidup kita, yang paling happy dengan yang paling sedih. So kita tuliskan benda tu, recordkan, belajar untuk recordkan life kita. Sebab setiap pengalaman, setiap benda yang kita lalui itu sebenarnya adalah lesson learn untuk orang lain. Okay. So bagus tau river of life ni kalau korang try buat implementkan. So benda tu akan membantu korang untuk nampak lagi jelas lah life ni, kehidupan ni. Contoh ni saya try. Kalau saya boleh buka, kita try tengok river of life. Okey, contoh. Mana yang best saya nak tunjuk? River of life. Sekejap, tunggu saya. Alamak. Bahasa apa pula ni? Tak apalah. Tak jumpa yang bagus lah Kita try sekali lagi. Kok ada. Okey, tak ada lah. Tak apalah. Right. So saya tak jumpa yang contoh yang bagus. Mungkin insyaAllah saya share nanti dekat dalam page. Kalau saya jumpa river of life punya template yang bagus. So benda ni penting. Memang nampak cekai je untuk kita kenal pasti apa highest point kita, apa lowest point kita. Tapi benda ni lah sebenarnya yang bantu kita untuk untuk kita belajar daripada kesilapan lama. Mungkin dulu kita ada benda yang sedih, kesilapan kita buat, mungkin kegagalan kita, betul tak? So menyebabkan kita, aku malah lah buat side income, malah lah nak tambah income aku. Dulu aku dah pernah buat, aku dah pernah try, gagal babe, kena tipu, upline tak support, produk scam, macam-macam benda kan, produk fake. So aku malah buat dah. So kita dah, okay, 10 tahun lepas. So adakah ilmu kita ataupun pengetahuan kita 10 tahun lepas dengan sekarang sama? Tak sama. Dulu kita pernah kena, so kita akan lebih berhati-hati dan kita akan lebih berfikir lagi jauh sebelum kita buat sesuatu keputusan. So that's why penting untuk kita kena pasti, dulu aku pernah gagal. So kali ni aku kena make sure aku triple alert, 4 alert, 6 alert, supaya benda tu yang lama tu tak berlaku. Cari leader yang bagus, cari produk yang bagus, yang repeatability tinggi, yang mudah nak jual. Macam mana macam AO Wallet lah. Mudah nak jual, senang. Saya tu dah hilang kan. Dia duit sinar ni sebenarnya ni. Tak ada ni AO Wallet. Okay. Tapi disebabkan green screen, dia tak nampak. Green screen sebenarnya sebab blue screen.
So kita kena cari produk-produk macam ni supaya senang. Sebab apa tahu? Sebab bila korang buat bisnes, korang kena cari produk yang, bukan nak cakap produk tu penting, produk tu bukan tak berapa penting juga. But produk tu satu, dia kena bagi manfaat lah. Dan in fact Coca-Cola yang tak bagi manfaat tu sedap je lah, manfaat dia sedap lah. Tapi dia punya rosakkan jantung apa semua tu pun boleh make millions, billion, dan brand dia boleh bertahan 100 tahun lebih. Tu takkanlah kita ni yang buat benda yang baik untuk kesihatan anak-anak, untuk kesihatan keluarga, kita tak boleh survive selama tu. Sedih kan? Orang jual benda baik tak boleh survive, tapi jual benda yang tak baik boleh bertahan beratus tahun. So setiap kali saya down kan, saya macam penat lah apa semua, so saya fikir aku buat benda yang baik ni, aku ada perjuangan aku untuk bantu ibu ayah yang ada masalah anak batuk sesama, batuk berkahak. So kalau aku tak jual benda ni, aku tak share benda ni, aku tak promote dekat dia orang bahawa ada solution untuk masalah anak punya batuk berkahak, berdosa. Saya berdosa. Betul, berdosa. Korang pun sama. Tak kisahlah korang buat bisnes apa, ada tak yang jual makanan yang sedap? So kalau korang tak share dengan orang lain nikmat sedap tu, korang tak share dengan orang lain, dan orang lain tak tahu pun benda tu sedap, tak tahu pun korang jual benda tu, korang pun berdosa. Macam tu lah. Itu hukum marketing bukan hukum Allah lah. Itu hukum marketing. So that's why kena sentiasa berfikir macam mana cara yang aku boleh buat untuk apa, bangunkan bisnes aku. Perjalanan tu jauh, tapi along the way insyaAllah akan ada banyak benda manis yang korang akan capai. Saya minum sekejap boleh tak? Sekejap tak berapa sihat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelah sini lah. Sebelah sini lah. Saya hilang sejak separuh situ. Okay. Right. So okay ke okay ni? Boleh ke? Right. So berbalik kepada harga makin mahal. Cost of living makin mahal. So kita sebagai usahawan, first jangan panik, relax, cool, chill. Sebab apa? Sebab korang boleh atasi, korang boleh hadapi benda ni dengan bisnes, insyaAllah. Okay, dengan bisnes. Sebab apa? Sebab tak kisah apa-apa bisnes yang contoh Walid, walaupun inflasi, tak inflasi, orang ada duit, orang tak ada duit, masalah batuk berkahak tu masih ada. Masih ada baby. Selagi ada baby, adalah masalah dia. Masalah dia batuk berkahak tu adalah benda yang perlu untuk kita ubati, untuk kita selesaikan benda tu. So dekat situlah datang produk, dekat situlah datang penyelesaian yang kita bagi. So tak kisah whatever happen, kita still boleh bagi kat diorang benda tu. Soalan dia, masalahnya ramai orang dia ingat bisnes dia bermusim. Sekarang harga barang mahal, orang tak nak beli dah produk aku. Itu mindset yang salah. Bila dia punya mindset macam tu, apa yang dia akan buat? Dia akan start slow down promotion, dia akan stop buat marketing, dia akan stop sharing. So benda ni yang akan efek bisnes dia. Nanti mulalah dia cakap, tak boleh lah jual, aku tak ada orang nak beli dah. Macam mana orang nak beli? Macam mana orang nak beli? Kau baru promote sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sedangkan orang lain promote bertahun-tahun. Coca-Cola promote beratus tahun, sampai sekarang masih promote. Kadang-kadang kat YouTube kan masih promote. McDonald's sampai sekarang masih promote, dia tak pernah stop. Tapi kita baru sebulan. Contoh, aku dah konsisten promote dah setiap hari sebulan. Berapa kali post sehari? Satu. Lepas tu sebulan tak jalan, tak boleh lah, produk ni tak laku lah. Ataupun aku tak ada bakat bisnes dah. Dia bukan sebab bakat. Ni saya nak beritahu ni, bisnes ni bukan sebab bakat, bukan sebab skill. Dia adalah consistency dan determination. Berapa gila korang nak buat bisnes ni sebenarnya? Betul ke nak buat bisnes? Ke just setakat follow member buat bisnes, aku buat lah. Saya pun dulu macam tu lah. Member buat bisnes, saya nak buat bisnes kan. Tapi lama-lama, untuk peringkat awal okey lah, tak apalah. Sebab apa? Sebab korang baru nak start. Tapi along the way, bila korang masih teruskan macam tu, ni nak panggil apa? Dia panggil korang tak boleh survive lama.
Kita tak boleh survive lama kalau kita buat bisnes sebab follow orang. Tak boleh. Mungkin boleh paling lama setahun lah. Mungkin lah. Tapi kalau you all buat disebabkan satu reason yang besar, reason yang kuat, yang korang cakap, oh tak boleh ni, aku kena buat bisnes ni. Kalau aku tak buat ni mati. Keluarga aku akan teruk, family aku akan teruk juga. Kan? So aku kena buat bisnes. So itu yang kita nak. Keinginan yang kuat. Tak kisahlah inflasi ke tak inflasi ke, korang tetap aku akan buat bisnes. Die must do. By hook or by crook. Okay? Macam itulah bisnes. Dan jangan putus asa. Mungkin orang reject. Mereka orang cakap, lama aku dah ada lah benda ni. Ataupun nanti saya bincang dengan husband saya lah, saya bincang dengan wife saya lah, saya bincang dengan nenek saya lah, saya bincang dengan atuk saya lah, saya bincang dengan bapa saudara belah anak ipar saya lah. Mungkin akan ada banyak rejection. Itu rejection itu adalah sejenis rejection. Korang kena tahu. Kalau dia cakap nak berbincang dengan orang lain, itu adalah sejenis rejection. Ada cara macam mana nak atasi benda tu. Tapi saya tak share hari ni lah. So bila korang hadapi rejection ni, korang kena kuat. Kena kuat. Meaning kena fikir, okay tak apa, ini bukan rezeki aku ada banyak rezeki lain. Sebab apa? Wealth is abundance. Kemewahan, kekayaan, apa lagi, rezeki melimpah ruah. Walaupun dah beratus orang buat bisnes, still ada rezeki untuk kita. Walaupun dah beribu-ribu orang jual benda yang sama, still ada rezeki untuk kita. Jangan sesekali tak percaya, sebab itu janji Allah. Dan the best of rezeki adalah solat subuh lah. Solat sunat subuh. Sebab apa? Sebab nikmat dia adalah lagi banyak, lagi berat daripada dunia dan isi-isinya. Pahala tu. Rezeki tu yang kita akan dapat. So jangan tinggalkanlah solat sunat subuh. Penting sangat. Yelah, bisnes pun bisnes lah. Okey lah bisnes, tapi jangan lupa yang bagi kita rezeki, yang bagi kita tenaga, yang bagi kita kekayaan, yang bagi kita kekuatan, Allah. Allah yang bagi kita kekuatan. Kita ni tak ada apa kekuatan pun. Tak ada kekuatan, tak ada satu pun daya upaya kita sebenarnya untuk buat apa yang kita buat hari ni. Kalau Allah tak izinkan saya buka mulut, saya tak boleh buka mulut hari ni. Kalau Allah tak izinkan korang untuk tengok video ni, korang takkan tengok video ni. Semuanya datang daripada dia. Okay? Sebab itulah jangan kita leka lah dalam bisnes ke, dalam apa ke. InsyaAllah rezeki ada. Rezeki sentiasa ada. Yang penting korang kena sentiasa bersyukur dan berusaha. Dah macam ceramah agama dah pula. Minum sekejap. Bismillahirrahmanirrahim.